Salam sejahtera. Okey, secara kesimpulan lah apa yang kita sedang jangka. Okey, kita nampak kemungkinan untuk US dollar dah habis US dollar dah habis dia punya correction yang berlaku sejak daripada 6 Januari tahun ni. Correction ni dah habis dan kita dah mula nampak US dollar mula melakukan pergerakan ke bawah. Arah dia ke bawah tapi belum ada trend ke bawah. Okey. Trend dia cuma confirm apabila kita ada satu pullback dan satu lagi low ke bawah, iaitu benda siri pergerakan dia. Wassalam dia. Okey. Pada waktu ini kita dah nampak habis pergerakan ke atas ni, habis. Lama tunggu. Yes. Bila correction memang lama. Bila trend kejap je. Cumanya first wave kita tak tahu, Fikri. Itu lazim. Itu lazim. First wave, sifat wave 1 kita tak tahu. Betul ke tak ni? Betul ke tak ni? Sampailah kita nampak, oh dah 5 wave. Then, itu yang kita kena tunggu incomplete sequence. Ni 1, 2, 3, 4, 5 break. Then kita ada sequence. Itulah trading. Dia masalah yang trade jenis buka chart trade. Buka chart trade. Kan? Yang macam tu kita tahu dia tak jadi. Simple je. Simple. Trading is macam memburu. Kita tunggu pada harga, pada structure yang kita nak. Tunggu trend dia. Tunggu tempat dia kita trade. Dia tak jadi, move another level. Itu trading. Jenis yang pakai tembak itu, dia semua ni keluar kereta tembak hutan. Harap-harap ada kena. Itu tak dapat. Itu bukan trading. Okey? Faham apa kita sedang lihat kepada pasaran sekarang? Dan itu membenarkan untuk indeks meneruskan pergerakan pengukuhan tapi tanpa momentum kukuh. Tanpa momentum kukuh. Sebabnya USD JPY ke arah bawah. Jadi maksudnya anda sedang melihat fixed dynamic bersama dengan dollar weakness. Faham? Anda sedang melihat fixed dynamic di mana indeks ke atas, yen pair ke atas, dollar pair sideways. Dollar pair sideways. Okey. Jadi pada waktu ini you are looking at some strength untuk gold. Gold akan buat kekuatan. Gold dah menunjukkan pergerakan sekampung ni, naik sekampung. Ni dia sekampung. Anda tak dapat trade kat sini. Saya dah tukar. Gold semua tukar. The moment US dollar tadi tukar, saya tukar. Ingat tak saya ceritakan minggu lepas? 2 minggu saya cerita betul. Kalau dolar tukar, gold kita akan tukar. Jadi bila gold ada trend, bila ini berlaku, dia breakout satu ni, 5 wave, ada trade. Itu je. Boleh tak trade dekat sini? Dia tak ada incomplete sequence. Tak ada. Ini tak ada. Ini dalam equal leg. Jadi anda cuma tunggu ini berlaku. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 trade. Itu je. Kalau dia tak breakout, anda tak trade. Kalau dia tak breakout, dia macam ni. Kalau dia tak breakout, dia naik macam 5 wave, 3, 4, 5. Lepas tu dia turun, dia turun, dia tak breakout. Ini tak breakout. Itu mungkin dia buat 3 tau. Jangan percaya dengan 5. Saya percaya dengan 3. Saya tak percaya dengan 5. Unless 5 to break out. Saya tak percaya dengan 5. Saya percaya dengan 3. Dalam minute wave, never trust 5 wave. Trust 3 wave. Itu dia. Anda nak dia break out. Kalau tak break out, tak ada. Trade benda lain. Kenapa kena trade gold? Silver ke kan? Sama. Semua saya dah tukar. Silver
Okey, silver 5 wave breakout, kita trade dia. Okey, ini mungkin cuma W, X dan Y. Satu lagi kat atas. Kita tengok ini tengah terbentuk. Selagi dia tak breakout, saya tak tahu. Okey, minyak tak ada apa-apa, minyak belum ada apa-apa. Kita minyak saya jangkakan lebih sideways dengan pasaran saham yang tengah sideways, US dollar punya kelemahan sebelum dia buat ni. Masa ni jatuh, ini adalah dolar buat wave 2 tadi. Okey, dan minyak kita boleh trade wave 4. Ini nanti, lama lagi ni, belum sekarang. Copper. Okey, semua saya tukar. Copper nampak tak? Satu ni higher high. Nampak? Satu ni higher high. Ni dah break. Dua ni kita akan masuk. Tunggu dia buat pullback. Okey, itu adalah copper. Ada tunggu dua ni Ni buat higher high daripada sini. Dua ni kita masuk. HG. Okey, itu adalah untuk copper. Okey, itu adalah untuk copper. Macam mana nak copy untuk minyak? Tak, saya lukis balik. Dia tak dapat nak copy, Rosan. Lukis balik. Tak lama pun. Saya lukis balik. Tak payah lukis yang kecil-kecil ni. Pergi kepada time frame besar, kan? Lukis yang time frame besar dulu. Lepas tu dekat daily anda cuma lukis yang sini saja. Lepas tu dekat H4 lukis yang 2, 3, 4. Macam saya buat ni. Belakang-belakang ni saya tak lukis apa. Daily saya lukis sini. Lepas tu H4 saya lukis daripada sini. Dia tak dapat kopi. Saya lukis baru. Okey. Euro AUD. Euro AUD mungkin tak ada dah kat atas tau. Tapi setakat ini market tak tunjukkan apa niat dia lagi. Ini mungkin 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu kita dah mula buat B tapi apapun dia dalam sideways market. Ini mungkin tengah buat wave 4 ataupun ni. Antara dua. Apapun, kalau dia sampai ke sini, kita short dia. Euro AUD. 3 wave daripada lower low. Ini adalah untuk Euro AUD. Okey. Itu adalah Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP pun sama. Mungkin tak ada dah yang kat atas ni. Tapi, kalau dia buat kat atas, kita short daripada sini. Kalau dia buat ke atas ni, kita short daripada sini. Okey. Itu dah untuk Euro GBP. GBP AUD, GBP AZD tak ada. Saya dah tukar. Nampak? 1, 2. 2 ni boleh trade tak? Tak. Kalau dia break out ke bawah, 5 wave, kita akan tukar ini kepada A, B, C, W, X, A, B, C, Y. 2 kat sini. Kalau dia break out ke bawah 5 wave, 3 wave kita short. Kalau dia buat macam ni Bila anda nampak market mula trending, anda akan nampak semua ni jadi. Dia akan jadi macam ni. Okey, kita akan trade dari sini. GA, GN untuk short. Okey, kalau anda short yang ini, anda tak masuk Euro GBP tadi tau. Sebabnya ini anda sedang short. Yes. Exactly we want.
Ini adalah US dollar punya wave 2. Dollar index. Dollar index. Nampak tak memang? Kita bukan lukis, main lukis dia. Dollar index wave 2. Ni dia. Dollar index. Ini. Ya. Sama juga ini. Sama juga ini. Okey, kalau ini terus break, dollar index akan extend. Ini extend lagi. Nampak dah correlation dia. Ini maksudnya pasal pergerakan sekampung lah. Sekampung. Kalau GAGN break bawah ni kan, wave 2 kita kat sini. Maksudnya kita dah ada wave 2 somehow dekat sini kan. Dalam ni kita dah ada wave 2 kat mana tahu wave 2 kita. Dalam ni. Sini ke wave 2 kita. Kita akan habiskan ni awal. Sini wave 2 dan kita tengah masuk wave 3. Nampak cara dia? Itu correlation. Itulah market dynamic. Bukannya lukis main letak elite wave ke. Okey, ini mungkin dah habis 5. Tapi apa pun, ada tak buat apa. Semasa dia tak ada lower low. Ini belum ada, ini baru high, low, lower high, break out, then lower, then kita trade. Kalau dia terus break up semasa, 3 wave pullback, masuk. Dolar kena murah dulu untuk... Bukan. Maksudnya, dia tak ada dolar mahal. Indeks kena mengena dengan yen. Indeks kena dengan yen. Tapi sekiranya dolar mahal, indeks macam ni, Fian. Indeks directly dengan yen, dia bukan dengan dolar. Tapi apa pengaruh dolar kepada dia? Sekiranya anda nampak indeks belum sampai equal leg, dia pun anda nampak 5 wave, dan dolar kan dah sampai equal leg, dah sampai. Ini yang sedang jadi sekarang kan. Indeks tak sampai lagi kan. Dolar dah sampai. Dolar dah kita katalah dolar buat benda ni. Sini dia trend, tapi dia tak trend kuat sangat. Dia jadi macam ni. Sampailah equal leg. Okey. Sebab kalau dolar ni jatuh, UJ jatuh. Kalau UJ jatuh disebabkan oleh dolar punya kelemahan. The moment UJ ni sampai support dan naik, wave 2, lepas tu direct buat wave 3, ini akan buat correction, wave 2. Tengok chart saya. Tengok chart saya. Ini akan lengkapkan wave 1. Jadi, indeks direct kepada dolar. Direct kepada yen, bukan dolar. Tapi apa pengaruh dolar kat situ? UJ. Okey. Sekiranya indeks dah sampai 100% daripada March, daripada lekuk pertama March tu dia dah complete 100%, dolar sampai dia punya harga mahal, macam kita lah. Anda dah TP, anda withdraw. Apa jadi kepada dolar? Bila anda withdraw, apa jadi? Anda sedang beli dolar, betul tak? Bila anda withdraw, anda sedang beli dolar. Anda akan ada permintaan kepada dolar. Dolar akan pecut. Kalau hari itu kita ada indeks yang dah sampai, kita ada yen yang dah pullback. Tapi kalau indeks dah sampai 100%, tempat orang ambil TP. Jadi kalau itu berlaku, sebab itu saya duk extend dolar. Ya, dolar naik. Dolar akan ni. Tapi kejatuhan dolar sekarang ni berlaku sebelum
Sebab tu kita punya senario benda ni. Nampak tak? Sebelum dolar memang dalam equilibrium. Dolar memang dalam equilibrium. Kan? Dolar ni dalam equilibrium. Kalau anda ingat. Ni dolar ni memang dalam equilibrium. Ni dalam kawasan equilibrium. Ni. Kenapa benda tu berlaku saya pun tak tahu. Dan dia akan berulang-ulang. Anda akan nampak benda ni berulang-ulang. Kenapa tak tahu. Okey. Kalau contohnya macam US30 ni lah. Okey. Daripada 1, 2 ni, ini tak komplit lagi. Tak komplit lagi. Kalau ini komplit, ini akan jatuh. Dolar kat sini akan extend ke atas. Tapi ini tak komplit. March punya ni dolar start jatuh, ini akan extend. Ini extend. Tapi extension dia slow je, tak ada laju-laju. Itu market dynamic. Awas sangat pian. Awas sangat. Tapi benda tu lah. Ni yang tadi kali 4545 34545. Menarik kan benda ni? Anda akan tengok benda ni berulang-ulang. Anda pergi tengok chart ni, balik kan belakang, Anda akan nampak benda ni. Kenapa? Anggap dia sebagai satu yang menarik lah. Fenomena yang menarik lah. Fenomena yang menarik dalam pasaran ni. Anda akan nampak benda ni. Kalau dolar jatuh sebelum dia sampai 100%, sini akan extend. Yen masih lemah. Tapi pergerakan dia akan lebih sideways. Yen akan lebih sideways. Salah satu kena sideways. Disebabkan oleh kelemahan dolar pair akan naik. Jadi kita carilah dolar pair, yen pair untuk long. Apa yang ada set up? Apa yang dah ada incorporate sequence? Yen pair, dolar baru satu structure. Itu yang incorporate sequence dengan dengan momentum sequence tadi. Apa yang dah ada trend. Faham? Jadi gold anda nak buat apa? Siapa yang long gold daripada hari itu, saya berbuih dah mulut pesan. Yang gold hari itu anda hold. Jatuh macam ni, hold. Ingat siapa yang buy gold dekat sini itu anda hold. Anda tak pergi keluar dia. Kalau kena BE, tak apa, kita tunggu breakout lagi. Breakout 1 ni baru anda trade. Nampak? Okey, kalau tak ada soalan, level semua, apa yang kita sedang perhatikan, semua dah saya share dalam ni. Saya save sekarang, ambil dekat Discord. Siapa tak ada lagi dekat Discord, anda boleh tengok dekat Facebook saya, pergi kat bio saya, bio data saya, ada link untuk ada link untuk Discord. Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita pada minggu ini. Starting dia. Saya bagi yang amat ringkas dahulu. Iaitu kepada struktur pasaran. Jadi minggu lepas kita dah sentuh mengenai proses dalam sistem dagangan, dalam portfolio dagangan. Sebelum anda pergi kepada sini, yang kita semua buat, kita buat benda ni. Direct, ingat trading tu, belajar teknik, depo trade. InsyaAllah. Bagi saya internet dan di mana juga saya berada, saya boleh cari duit. Tak. Anda kena datang dengan mindset yang betul. Anda kena tahu apa yang anda ada. Anda kena ada objektif jelas. Barulah dia trading teknik semua bagus. Adakah 3711 tu bagus?
Dia bagus bila market trading. Masa market trading dia sembang, cantik. Masa market sideways, tak jadi apa, betul tak Wimon? Waktu market sideways, entry tak ada, apa tak ada. Kita tengah tunggu sebab dia sistem trading. Masa market sideways dia tak trade lah. Tunggulah trend berlaku, dah boleh trade. Kalau trade pun waktu tengah sideways dia hancur. Dok kena BE, kena stop loss. Tapi bila market trading, champion. Nampak dah 3711. Apa kekuatan, apa kelemahan dia. Okey? Dan kita pun lebih lepak sebab anda tahu market tengah sideways. Sekali kita tengah tunggu, oh market trending balik ni. US dollar 5 wave. Nampak? Kita tunggu trend lah, itu je. Okey. Tapi kita ingat, itu cukup. Tak. Sebab akan ada je. Zul kata dia ke bawah lah ni. Boleh ni, dolar ni kan. Ini pullback 3 wave ni. Percayalah, akan ada mazhab-mazhab mana yang akan entry dekat sini. Yang akan entry dekat sini. Percayalah. Yang dalam ni. Yang akan entry dekat sini. Cuba nak masuk awal dalam market. Maksudnya, Euro USD tak break out lagi, sini dia akan kira 3. Of which yang bukan dalam sistem 3711. Bukan. Saya cuma tunggu trend. Boleh tak dia naik? Yes, boleh. Tapi pada masa yang sama, ini boleh jadi WXY, ABC, WX, lepas tu ABC ke bawah lagi. Jadi WXY 4 ke bawah lagi. Tak ada trend. Akan ada. Saya tahu. Itu inevitable. Tak dapat dielakkan. Even trader saya ada kumpulan trader bawah saya yang saya trade dan dia gunakan teknik dia orang. Structure. Tapi teknik kepada teknik dia orang sendiri. Even dia orang sendiri, bila saya katakan structure mana yang anda trade, dia orang pun belasah. Sebabnya, ni. Ini tak kuat. Dia bagus trading. Dia bagus. Tapi nak ikut disiplin, kalau ini tak ada, habis. Anda belajarlah apa pun. Bacalah buku trading apa pun. Kalau persiapan diri, objektif, tak ada apa-apa. Dia cuma tengok chart, depo. Alhamdulillah withdraw, menang mengatasi untung mengatasi rugi. Anda pun tahu apa cerita sebenar. Tu dia. Okey. So, dalam pembentukan sistem dagangan terdapat dua benda. Ada dua benda tau. Dia bukannya hanya cuma kepada naik ke turun. Dalam sistem dagangan ada dua benda. Yang pertama adalah kepada model pasaran. Bagaimana market bergerak, apa yang anda perhatikan elemen-elemen pasaran yang penting kepada sistem anda, macam mana anda entry, macam mana anda keluar, itulah model pasaran. Yang kedua adalah mengenai money management. Model size posisi, berapa banyak anda nak trade. Ia bergantung kepada yang bahagian pertama yang kita cerita berbuih minggu lepas. Sebab itu anda buat model size posisi anda, berapa banyak anda nak trade. Bila anda katakan anda dah mula untung, bila anda dah mula nak katakan anda mula rugi, bila anda capai target, bila anda berhenti trade. Jangan tak apa aku depo $10 je. Beli nombor ke bang, $10. Tak dapat. Kan? Lepas tu cerita nak dapat 100-200 kan. Kalau anda boleh buat setiap hari $10 depo dapat 100-200. Tolong kontak saya, tolong kontak Yan, tolong kontak Roslan, tolong kontak Fikri semua kan. Kita Wimon pun nak kan. Siapa tak nak kita ramai-ramai letak duit kat dia. Tengoklah sambil dia trade kita pegang parang ke apa belakang dia kan. Habis duit ni. Kita cerita benda betul lah. Dah lah cerita marketing dahsyat-dahsyat ni kan. Cerita yang sebenar. Okey. Asas.
struktur pasaran ni. Ini. Trend cuma berlaku bila ini berlaku. Itulah yang struktur Elliott wave tu. Galih, jangan lupa. Galih sekejap sangat. Saya tak ingat nama Galih dia. Bila berlaku trend, anda akan nampak pergerakan dia simple. Pergerakan dia simple, dia trend. Ni trend. Ni apa ni? Ni yang kita cerita hari apa ni? Ni hari Khamis dia. Hari apa yang kita buat special show kita? Rabu ke Khamis? Saya pun tak ingat. Rabu. Khamis kita cuti. Rabu. Okey, ini trend. Nampak tak? Ini trend. Ni trend. Bila macam ni dia sideways. Ini tengah correcting. Ini trend. Simple. Ini trend. Ini trend. Ini pun nampak macam trend. Galih belum mandi ke saya ni? Dah mandi Galih? Dia lepas apa ni dia bangkit bangun Zohor, lepas tu tidur balik berlatih trading, berlatih apa puasa. Dia berlatih raya dah. Okey. Simple Tengok kepada chart, anda akan nampak pergerakan yang jelas untuk trending ni dia jelas je. Cantik je. Dah 7%. Baru naik. Okey, kalau anda nampak market sideways, structure mendatar, dia bersimpuh je. Anda nak lukis support resistance kan? Mana aku nak lukis ni? Faham? Simple je. Anda tengok trend benda simple tau. Anda buka lah mana-mana chart. Kita buka chart ni lah. Esok ada tak nota baru? Saya dah letakkan nota baru. Esok kita akan cerita benda-benda ni. Macam mana anda nak tandakan chart. Macam mana anda nak tengok fractals. Esok kita cerita benda ni. Esok kita cerita benda ni 1, 2 dan seterusnya. Okay. The thing is, bila anda melihat kepada trend, melihat kepada ni, kita buka lah mana-mana. Ni chart apa ni? XLI. Okey. Ini. Sekejap. Cari lain. Okey. Kita ambil goal punya ni Okey. Daripada sini ada senang nak tengok. Bila anda nampak untuk trend, ini trend. Ini trend. Ini correction. Nampak? Bila anda lukis support resistance, dia berkecamuk. Support resistance. Sini support. Dia bertindih. Itu sifat dia. Bila dia trend, anda punya support resistance dia terkalih, dia tak bertindih. Bila anda lukis support resistance tempat yang macam ni, mana ni? Itu sifat trend dengan tak trend. Market yang tengah trending, trade market yang tengah trading. Buat benda simple. Kan? Anda tunggu dia trending, anda tunggu dia buat retracement. Retracement tu lah yang kita nak cari untuk entry. Tapi kena ada trend dahulu. Okey? Trade market yang trending, jangan market yang sideways. Masalahnya, anda tanyalah mana-mana broker. Ini cerita biasa. Surprisingly, kalau saya tanya sekarang kan, anda rasalah trader ramai buat duit dalam market yang mana? Market tengah trending ataupun market sideways? Market tengah trending ataupun market sideways? Kumpulan besar trader banyak buat duit market yang mana? Trending ataupun market sideways? Kalau anda nak tahu statistik Sekejap, siapa pula call ni?
Jangan mesej kat sini, tanya dekat dalam tu. Tanya dalam ni, jangan mesej saya takkan jawab. Makin sawan, apa yang sawan? Trader, retail, banyak buat duit market macam ni. Bila market, ya, atas sell, bawah buy, atas sell, bawah buy. Ni waktunya trader akan buat duit. Trader retail kan, trader retail akan banyak buat duit, atas sell, bawah buy, yang masuk satu candle, layer, alhamdulillah keluar. Tak, Zaf. Anda pergi tanya dekat account manager anda tanya mana-mana broker, bila market tengah sideways, retail trader buat duit. Atas sell, bawah buy, atas sell, bawah buy. Ni jenis yang trade 2-3 batang candle. Dia layer, alhamdulillah keluar, meletak sekejap. Kaya. Dia pergi, dia hold lah. Kalau dia pergi macam ni, dia kaya jutawan. Kalau macam ni lah. Tetapi tak salah kalau anda memang teknik anda untuk layer. Saya tak katakan anda dah ada perancangan, tak ada masalah. Bagi yang terlayer, itu masalah. Okey. Ini kenyataan dia. Anda boleh tanya dekat XM, anda boleh tanya pada broker yang anda tanya, anda guna. Okey. Tetapi pada masa market tengah trending, yang mereka yang membuat untung masa tengah sideways, masa ni lebur. Ni masa dia lebur. Habis. Masa ni dia dah buat cantik tadi. Grow. Ini biasa. Saya sendiri pernah kena. Grow. Sekali dia pergi entah apa, kita tak nak. Tadi aku dah profit 3 kali. Takkan yang ni tak profit kan? Ni kena ni. Teknik ni dah cantik ni. Baca market cantik ni kan. RSI kat sini, CRS kat sini. Ini wave 3. Ini spring dia. Oh, macam-macam keluar kan. Ni dah pergi ni. Tak boleh. Sekali kita tengah sell kat sini, kita sell kan, pergi buat air Milo sekejap, dia turun, oi hijau sekejap, lepas ni aku letak BE, tu dia naik. Tak apa, nanti dia turun dah, dia naik lagi. Malam tu tidur kan, 15 tasbih, turunlah sampai ke pagi. Pernah buat? Kalau tak pernah buat, belum cukup trading. Faham? Pernah tak buat benda tu? Turunlah. Stop loss dah tak ada sebab confident kan. Habis yang tengah sideways ni kan. Waktu tu kita carilah apa news lah, apalah. Waktu tu lah dia turun. Tak turun. Dia makin naik. Pernah kena? Dia naik tak bagi can, nak cut tak boleh cut. Bila kita nak cut, akan ada satu candle turun. Waktu kita nak cut, ni dah teruk, dah float ni. Aku nak cut, ada satu candle turun. Wish, ni boleh ni. Baru bozu. Kita boleh entry lagi ke atas tu untuk sell. Dia naik lagi. Aduh. Makin teruk kan. Sampailah lampu Ultraman keluar. Faham? Trader yang faham. Yang tak faham, jangan faham. Kau faham. Sahur. Kan? Ni lah benda dia. Trader faham. Kalau kawan-kawan kita kan, tak trader, bukan trader, ada cerita benda tu, kau cerita apa ni? Dia tak faham. Dia tak faham peluh sejuk tu. Dia tak faham. Ataupun tengok cat, semua salah. Salah Soros, salah teknik, salah cikgu. Dia tak pernah salah dia. Waktu tu kan, kucing elok dia kan. Biasa kalau time biasa, kucing datang, kita usap baik kan. Waktu tu, kalau ada kucing ke apa, habis cacat haiwan tu. Jangan. Ni kenyataan dia. Bila market trading, yes, ada few yang akan buat duit. Tapi ramainya yang dah buat duit dalam market ni, the moment dia trading lawan dengan apa yang dia entry kat sini tadi,
Masa tu habis. Dia aging. Aging balik. Saya tak percaya kepada cerita lock tu. Lock kan. Sebab dia ganggu psikologi anda. Ada stop loss, pakai stop loss. Kena stop loss, move on kepada another trade. Kucing salah. Habis. Kucing semua habis. Lot sideways, apa lot sizing yang sesuai tu? Tak tahu. Lot sizing anda buat. Saya tak dapat bagi tahu anda. Kalau anda ada $1 juta, anda trade $5, itu mengarut kan Kasyah? Anda kira berapa anda nak? Lot sizing anda buat sendiri. Position sizing, bukan lot sizing. Anda buat position sizing model. Anda cek berapa yang anda tak jeling puncak kalau kena stop loss. Dan kira dia punya lot sizing. Lot sizing anda kena tahu, anda bukannya anda depo 1000 trade 0.1, market sideways masuk 0.1. Itu orang tak tahu kira lot. Jangan dengar orang cakap macam tu. The moment anda dengar orang cakap macam tu, tolong, itu mengarut. Faham? Anda kena tahu kat mana stop loss anda, berapa pip, sebabnya different pair, different pip value. Mana nak guna 0.1 semua trade? EU, EG tak sama kan? Gunakan kalkulator Kak Syah. Guna kalkulator kat sini. Guna kalkulator. Dalam tu pun ada. Dalam apa? Dalam Discord pun saya ada kongsi. Guna. Kirakan berapa anda nak trade. Katalah anda nak trade $10 kan. Risk percentage 100, anda akan kalau stop loss hilang $10 tu. Stop loss jangan semua 30 pip. Kirakan berapa? Katalah 35 pip berpandukan Fibonacci extension 100% dia, katalah Euro USD 2.85 0.02. Buka micro account. Account tak besar, guna micro. Betul dia. Tengok Euro GB, the moment dia tukar, tengok kita Euro AUD tak sama. Kena tengok AUD punya price. Katalah US berapa price AUD kita. Jadi jangan dengar orang kata depo 10 buka 0.1 lot. Itu semua mengarut tu. Itu tak betul. Benda yang tak betul saya kata tak betul. 7772 07772. Ni tak sama tengok. Lot size tak sama. Lantak kau orang dua. Okey, tak sama nampak kan? Macam mana guna lot sama? Itu yang saya pelik kan. Dalam Discord saya ada bagi semua ni. Pergi cek dalam chat. Siapa yang ada simpan website tu, tolong bagi dekat Discord. Okey. So, macam mana kita FXM pun ada. Dekat FXM pun ada. Okey. Apa sebenarnya yang kita buat dalam Elliott Wave, dalam structure market? Yang first tadi anda faham mengenai mengenai trend. Yang kedua adalah principle of symmetrical charting, symmetrical structure. Apa maksudnya? Bila kita ada satu pergerakan, okey, ini benda yang berulang dalam market. Satu pergerakan, tak kisah dia 3 ataupun 5 wave ataupun berapa juga bentuk dia, apabila dia membuat pembetulan dan berlaku kenaikan, dia akan melengkapkan jarak yang ini. Daripada sini. Terbalik sedikit. Dia akan melengkapkan jarak ini. Daripada sini. Dia akan ada pergerakan yang dipanggil symmetrical.
symmetrical. Itulah yang kita gunakan Fibonacci extension. 3 kaki untuk nak tahu 100% kat sini. Okey, kita ambil dekat chart lah, kita ambil contoh. Okey, kita ambil contoh mana-manalah. Okey, katalah kita jangka bahawa pergerakan ni dah habis. Ini saya bagi tahu betul ni. Nampak tak gold minus ni? Ini berapa time frame? 4 hour. Faham apa saya cerita ni? Tak faham? Ni GDXJ kan? GDXJ. GDX lah. Ni ETF lah. Okey. Ni gold. Okey. Jadi anda tahu. Okey. Nampak? Pian, nampak kan? Tasha? Hafiz? Nampak? Boleh? Ini ETF. ETF untuk syarikat pelombongan emas. Okey. Nampak? Tak nampak, tak tahulah. Kalau anda jangka gold ni ke atas, gold harga dia berapa? Gold harga dia 1,700. Ini $36. Ini ETF. Pergilah cari. Faham? Tak faham? Tak faham? Kalau anda nampak, untuk GDXJ ni, anda nampak benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Anda tunggu benda ni. Benda sama dengan gold. Okey, balik ke cerita tu tadi ya. Kalau anda jangkakan bahawa movement ini akan ke atas. Kalau anda jangkakan pergerakan ini akan ke atas, had mana dia akan pergi ke atas? Dan kalau ini ke atas, gold pergi mana? Faham? Tak faham? Okey. Jadi kalau anda jangkakan ini ke atas, anda ambil Fibonacci extension 3 tempat. Ini Fibonacci extension 1, 2 dan dia akan habis kat mana? Faham tak? Ini dijangka ke depan dan sama jarak dengan ini. Kalau kita katakan pergerakan ini dah habis, kalau kita katakan macam tu, ini jauh mana? Kalau anda kata, oh ini dah habis ni, nak naik ni, dia tak jatuh dah, itu maksudnya ke situ. Okey, saya dah dapat cerita lebih lanjut, itu jadi nasihat pelaburan. Saya tak dapat sebut lebih lanjut, itu dah jadi nasihat pelaburan, Fikri ya. Faham Okey. Itu Fibonacci extension dan principle of symmetrical charting. Kita katakan ini kalau dia move macam ni, kalau dia move macam ni dan dia sampai kat sini, kita katakan bahawa struktur semasa ni dah lengkap. Dan kita tunggu apa price buat seterusnya. Saham tengah buat 45, trading, masih trading kat atas. Pian faham Pian? Saya tak dapat sebut lebih daripada tu. So, dia jadi nasihat pelaburan, tak dapat. Okey, pada waktu ini berlaku tak? Tak tahu sebab ini tak buat high lagi. Tapi anda boleh tunggu yang time frame kecil Okey, tak apa. Jadi faham principle of symmetrical charting itu adalah ni. Jadi untuk pergerakan ini, kalau kita tak tengok yang dalam, kita tengok yang atas, the moment dia break ini,
Anytime dia buat 3 wave, anda cari long. Anytime dia buat 3 wave, anda cari long. Selagi dia tak sampai ini. Faham? Syaratnya dalam yang kecil ni kena ada itu incomplete sequence. Itu incomplete sequence. Dalam yang kecil kena ada incomplete sequence. Dalam yang besar dia ada incomplete sequence bila dia break out. Dalam ni tak ada, tapi the moment dia buat 5 1 2 3, dia break 5, masa tu ada trend dalam ini. Tapi yang besar tak ada trend. Itu principle of symmetrical charting. Okey, itu adalah untuk ke depan. Nampak Pian? Okey. Dia tak satu-satu, tapi anda tahu tak jauh pun. Boleh? Kan? Bukannya ni saja. Cerita dia ni, ini lagi lah. Ini breakout. Gold tak breakout lagi. Gold tak breakout lagi. Ni. Gold tak breakout lagi. Tapi kita tahu gold ni lebih terpengaruh dengan US dollar berbanding dengan GDX ni yang lebih terpengaruh dengan saham. Jadi cerita dia, untuk saham trading, ini trend ke atas. Ini sebab dolar kukuh. Sebab itu dia jatuh. Jadi antara dua ni kenapa buy gold? Saya pelik, trader tahu gold je. Anda ada banyak, dekat XM sendiri ada banyak lain. Ada banyak yang kena-mengena dengan gold. Pergi tengok. Ada banyak dan kos dia lagi murah. Kos dia lagi murah bagi siapa yang tengok CFD tu. Pergi tengok. Dia trade benda 1,700, lepas tu kata gold mahal. Anda tahu benda tu structure sama. Kalau anda kata gold nak naik, kenapa trade gold? Kenapa tak trade benda lain? Faham maksud saya? Pergi tengok. Jangan cuma tahu gold je. Siang malam gold. Saya pun dapat message gold ke mana bang? Entah. Ini break trend line. Saya rasa kalau tengok ni 1, 2 baru wave 3. Dan tunggu dia buat 4, 5 trend baru trade. Okey, itu adalah untuk untuk market ke depan, price ke mana. Tunggu dulu. Buy sell. Yang kaya broker, bukan trader. Kan, kalau itu berlaku. Okey, itu ada soalan untuk bagaimana nak tarik Fibonacci extension? Ada tak soalan? Itu alatan tools apa 3 poin kan? 1, 2, 3. Jadi anda nak jangka ke depan. Okey. Yang kedua adalah kepada anda lihat Fibonacci retracement. Fibonacci retracement nak tahu ini habis kat mana, kita jangka dia habis ke mana. Ini Fibonacci retracement. Kiri ke kanan. Fibo retracement is always left to right. Kecuali teknik lah. Itu Fibonacci retracement. Kita jangkakan dia habis ke mana. Dia habis ke mana. Ingat tak kita cerita pasal ini? SIL. Kita tunggu dia untuk lengkapkan satu kan. Kalau anda tengok yang dalam ni, internal dia, ini mungkin truncated tau. Sebab apa? Anda tengok dalam dia. Internal punya, yang dalam dia. Ini 1, 2, ini sampai tau.
ini sampai. Kita mungkin truncated lah. Ini sampai je. 1, 2. Satu, sekejap ni. Satu, dua. Truncated. Dia tak sampai sayang. 1, 2. Tak silap saya dia sampai. Yang mana chart saya tengok dia sampai. Oh, dia sampai truncation sahaja. 618,764. Ni tak dapat elak. Kalau dia sampai situ je, lepas tu dia terus, itu tak dapat. Saya tak trade 618,764. 618. Ni tak dapat nak elak. Tak apa. Okey. Fibonacci retracement, Fibonacci extension, ada soalan tak? Fibonacci retracement, kalau ada jangka daripada satu structure macam ni, satu structure, anda jangka dia turun had mana. Jadi pada waktu itu anda gunakan Fibonacci retracement. Ditarik kiri ke kanan. Okey, itu Fibonacci retracement. Okey. Saya tak nak pergi kecil-kecil. Nota ni semua ada. Okey, teori Elliott wave. Hey, kita 3 minit lagi nak habis. Baru masuk teori Elliott wave. Tak apa. Anda faham yang ini saja. Faham ini saja. Ini. Dia cuma 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Anda pegang asas ini sahaja. Mana tadi? Pian. Siapa tadi nama tadi? Tafud, apa nama tadi? Tajuddin. Faham ini saja. 5, 3. 5, 3. Anda faham 5, 3, anda okey. Anda pegang kepada asas bahawa bila berlaku trend 5. Bila berlaku correction 3. Kita akan expand lagi benda ni besok. Kita akan jelaskan lebih lanjut untuk correction pada hari Rabu. Okey? Dan kita akan lihat kepada perkaitan dia pada hari Jumaat nanti. Yap. Pegang yang ini saja. Untuk trend 5, 3. Dan bila anda faham benda ni, anda akan faham bahawa bila anda ada low high tadi dan higher low tadi, itu cuma 5, 3. Satu kampung masuk kampung sebelah higher high, itu kita trade. Kalau dia tak lengkap, itu je. Moderator webinar ini dia kerja, Pak Rosli kerja. Itu je. Anda cuma trade bila ini tak lengkap. Anda ambil Fibo. Itulah konsep ini. Itu konsep ini, iaitu kepada fractals. Itu beza di antara Elliott wave dengan Dow theory. Ini. Jangan percaya dengan 5 wave. Anda cuma bila maksudnya macam ni bila anda lihat 5 wave macam ni, macam kat chart ni anda nampak 5 wave kalau dia tak break. Kalau macam ni kalau dia macam ni 5 wave kan, jangan terus trade dia. Kita tengok gold. Contohnya macam dolar. Jangan percaya dengan 5 wave. Anda percaya kepada 3 wave. Ini, ingat tak kenapa kita tandakan ini ini sebagai satu lagi ke atas? Sebab dekat sini 5 wave pada waktu itu. Kita tandakan dia sebagai 5 wave. Dan kita was waiting untuk W, X kat sini dan Y ke atas. Lepas tu kita tukar balik 1, 2, 3, 4, 5. Ingat tak yang ni?
Kita tandakan ini sebagai 5 wave. Jangan percaya 5 wave. 5 wave boleh jadi 3 anytime. Kecuali 5 wave tu break out. Kecuali 5 wave dia break out. Kalau 5 wave, ini 5 wave kan? Kalau ikut kita boleh sell. Tak. Anda cuma percaya dia, confirmkan dia sebagai 5 wave kalau dia break out 3, 4, 5 ni. Kalau dia macam ni, dia boleh jadi macam ni tau. Kalau dia tak break, tak buat 2 lepas tu, anda ingat anda boleh trade 2 ni sampai sini 5 wave, ini boleh jadi 3. Bila-bila je saya tukarkan jadi 3. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Ini jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Selagi dia tak buat apa, dia belum ada siri, kita tak percaya dia. 5 wave yang stand alone, anda tak percaya dia. 3 wave itu lebih apa? Itu lebih mustahak. Lebih signifikan. Itu yang pelik bila orang buat elite wave, dia ingat dia cari 5 wave je. Tak. Anda cari 3 wave, anda bukan cari 5 wave. 5 wave adalah untuk confirmation. Untuk trading, anda tengok 3 wave. Bukannya tengok 5 wave. Itu yang saya tengok terbalik. Kat Malaysia terbalik. Elite wave dia. Tak apa. Okey, faham? Itu yang kita tengok ni, 5, 3 ni. Ini cerita dia. Yang high low ni. Jadi sini high, low. Dah jadi kecil, jadi besar pula dah. Okey. Sini low. Sini higher, low. Jadi kita ada satu price cycle. Boleh trade tak? Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Break. Baru kita trade. Satu price cycle anda tak trade. Dia kena siri price cycle baru trade. Buatlah di time frame besar ke time frame kecil. Itu dia. Okey. Itu perkenalan kita. Ada banyak lagi. Kita akan bawa kepada esok, kepada lusa. Dan jangan lupa untuk ikut sesi bersama dengan Imran pada 11 pagi. Pada jam 11. Dan sesi Zatul bermula pada jam 10 pagi esok. Kita kembali kepada Zatul. Ingat, apa dia? Mana saya punya slide Zatul? Labur dalam satu sistem,